Tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Rang undang-undang lompat parti antara yang paling hangat diperkatakan sekarang ini. Dan semua pemimpin-pemimpin parti di seluruh Malaysia sudah menyatakan mereka punya pendapat pendirian tentang rang undang-undang ini. Malahan orang-orang yang bukan juga ketua ataupun presiden parti turut menyatakan apa pendapat mereka. Contohnya, Nurul Izzah juga telah menyatakan apa pendapat beliau tentang rang undang-undang tersebut. Beliau minta supaya dikaji semula, diperhalusi, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu, tuan-tuan yang saya ingin kongsikan kepada kamu, yaitu tentang MP lompat parti letak jawatan. MP lompat parti letak jawatan. Semua MP lompat parti letak jawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang pakar undang-undang di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Syed Salim Faruqi. Beliau adalah pakar undang-undang dan seorang profesor. Saya bukan profesor, jauh sekali doktor, apalagi profesor. Dia adalah seorang pakar undang-undang dan seorang profesor. Jadi mari saya kongsikan kepada kamu, dengar baik-baik. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya MP lompat parti harus letak jawatan, dapatkan mandat baru, kata Syed Salim. Mana-mana ahli parlimen MP yang menukar parti hendaklah meletak jawatan dan kembali kepada rakyat dalam pilihan raya kecil untuk mendapatkan mandat baru, kata pakar undang-undang iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Syed Salim Faruqi. Penyandang kursi Tunku Abdul Rahman Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya itu berkata, pada pandangan pribadinya, ia adalah cadangan yang akan diutarakan beliau jika ahli parlimen melompat parti ke parti yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kata beliau lagi, mungkin beliau iaitu MP yang mempunyai bantahan dari segi moral dan ideologi yang jujur mengenai hala tuju partinya. Tetapi dalam kes itu, beliau perlu kembali kepada pengundinya dan mengucapkan thank you very much. Mengucapkan terima kasih kerana mengundi saya sebelum ini. Kini saya memakai songkok baru dan anda perlu percayakan saya sekali lagi mengenai sebab saya keluar parti dan saya minta anda berikan saya mandat baru, kata profesor tersebut. Profesor menambah lagi, bagaimanapun cadangan ini memerlukan pemansuhan untuk perkara 48 Fasal 6 Perlembagaan Persekutuan, kerana ia menyatakan bahawa jika mana-mana MP atau ahli parlimen meletak jawatan, maka untuk tempoh 5 tahun akan datang, beliau hilang kelayakan bertanding mana-mana kerusi parlimen. Jadi kita memerlukan pindaan perlembagaan kepada perkara 48 Fasal 6 serta perkara 10. Katanya dalam satu program The Nation bertajuk Undang-Undang Anti Lompat Parti yang telah disiarkan oleh Bernama TV pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara 10 di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah menyentuh mengenai kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Menurut Syed Salim, isu lompat parti bukanlah satu perkara yang baru. Rupanya dah lama berlaku. Tapi kan saya masih muda, masih budak, so belum tahu. Menurut Syed Salim, the professor, isu lompat parti bukanlah satu perkara baru di negara ini, kerana perbuatan berpaling tadah itu sebenarnya telah menyebabkan kejatuhan kerajaan antaranya di Terengganu seawal tahun 1962, di Sarawak seawal tahun 1966 dan di Kelantan 1977 dan kerajaan persekutuan 2 tahun lepas sehingga menyebabkan ketidakstabilan yang kronik kepada negara. Wah,
pendapat daripada seorang profesor. Nak kata apa lagi? Beliau berkata, terdapat kira-kira 41 daripada 193 negara yang mempunyai undang-undang anti pembelotan, antaranya di India, Singapura, serta Israel, dan di Malaysia, di negeri Sabah, Kelantan, dan Pulau Pinang yang telah cuba bereksperimen dengan undang-undang itu. Tambah Profesor, saya telah membaca dengan agak bimbang satu cadangan yang amat ekstrim di Malaysia bahawa menukar kem setengah jalan perlu dijadikan kesalahan pilihan raya di bawah perkara 48 dan kerusi perlu dikosongkan serta hilang kelayakan untuk bertanding selama 5 tahun. Saya tidak fikir kita perlu membawa undang-undang jenayah ke dalam isu ini, kata Profesor. Tambahnya, alternatif kedua pula ialah jika seorang MP keluar parti mengundi menentang parti atau menentang parti yang dalam isu penting, maka parti boleh memaklumkan speaker bahawa ahli parlimen itu bukan lagi ahli parti tersebut. Syed Salim juga berkata, ini bermakna cadangan sedemikian adalah bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan parti yang kemudian menjadi hasrat perlembagaan, namun kelemahannya ialah ia akan memberi kepimpinan parti terlalu banyak kuasa yang menyebabkan mana-mana ahli parti tidak dapat bersuara atau mencabar pemimpin parti. Tambah Profesor, masalahnya ialah jika parti tidak mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap seorang MP, maka saya dimaklumkan oleh sesetengah pihak bahawa apa yang MP itu boleh lakukan ialah kekal bersama parti secara rasmi namun teruskan mengundi menentangnya sehingga mungkin menyebabkan parti itu tewas atas undi percaya. Malangnya, tidak ada penyelesaian yang sempurna seperti dalam kehidupan. Jadi dalam isu undang-undang kita perlu mengambil jalan tengah dan mencapai keputusan yang paling kurang merugikan, kata beliau. Satu sidang khas parlimen untuk membentang dan membahaskan rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 tahun 2022 akan diadakan esok yang membabitkan penggubalan punca kuasa di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan akta baru bagi melarang MP menukar parti digubal. Tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun rang undang-undang perlembagaan iaitu pindaan yang berkaitan dengan anti lompat parti yang dijadual dibentang, dibahas dan diluluskan pada sidang khas itu telah ditangguhkan kepada satu lagi sidang khas parlimen yang akan ditentukan kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, berita ini dipetik daripada Bernama dan disiarkan semula di malaysiakini.com bertarikh 10 April kemarin tahun 2022 pukul 10.14 petang telah diterbitkan dengan tajuk MP Parti harus letak jawatan, dapatkan mandat baru, kata pakar undang-undang iaitu Profesor Syed Salim. Maafkan saya, ya betul, Profesor Emeritus Datuk Dr. Syed Salim Faruqi. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.